A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pengusi ahli jatah kuasa, para imam bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini dapatlah sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Sebelum tu saya minta permission lah untuk habis awal 10 minit sebelum isyak, sebab saya kena berlari, bukan berlari lah, kena ke Kampung Melayu, Masjid Kampung Melayu, sebab ada ceramah maulud kat sana. Saya dah bagi tahu, tukarlah orang lain, saya ada kuliah ni kan, tak nak Ustaz Nizam juga. Nak buat macam mana, terimalah. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuaca pun agak tak elok, banyak air minum air dan sebagainya. Air batuk-batuk ni rasa macam baru balik umrah pula rasa kan. Batuknya tu macam baru balik umrah. Jadi bukan saya seorang lah, tengok pun ramai yang batuk-batuk ni tuan-tuan. Jadi hati-hatilah, dekat office tu pun dah banyak lah tiba-tiba kena COVID dan sebagainya. Jadi berhati-hati, insyaAllah kita jaga kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk dalam buku yang baru dan tajuk yang baru. Jadi hari ni, pada minggu ni kita akan masuk, bermula pada hari ni kita akan masuk dalam buku yang kelima ini, membicarakan tentang wakaf, wasiat dan faraid. Jadi faraid ni dia ada ustaz khusus, Ustaz Hamka. Jadi dia lebih terperinci. Terperinci itu, jadi kita serahkanlah pada dia untuk dia memberikan pendetilan berkenaan dengan faraid. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk dalam bab berkaitan dengan wakaf. Kita dah biasa dengar wakaf sana, wakaf sini, wakaf kapek, wakaf tanah, wakaf duit dan sebagainya, untuk macam-macam lah, wakaf telaga kan. Jadi wakaf ni apa kan? Wakaf tu apa kan? Wakaf dengan sedekah tu lain ke Ustaz? Jadi itulah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Taala, malam ni kita nak berbicarakan berkaitan tentang wakaf ini dan kepentingannya. Dan wakaf ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala mempunyai peranan yang sangat besar. Sangat besar tuan-tuan. Universiti Al-Azhar tuan-tuan yang dekat Mesir, kat Kairo tu didirikan, dan tanahnya tu sebahagian Mesir itu adalah tanah Al-Azhar tuan-tuan. Besar Al-Azhar ni. Macam mana dia boleh tanah milik Al-Azhar ni tuan-tuan, ianya diwakafkan oleh penduduk-penduduk yang ada di Mesir, sebahagian besar ni. Itu sebab dekat sana tuan-tuan, kalau tuan-tuan kalau belajar tahun 50-an, 70-an, 80-an, yuran free. Zaman saya 2006 dia sampai sana, yuran dia tak free, tapi kena bayar dalam RM50 setahun. RM50 je tuan-tuan setahun. Tu pun yuran biasa lah, layankan je lah RM50 kan setahun. Jadi tuan-tuan, sebelum tu datang yuran tu RM20. Agaknya ekonomi apa dan sebagainya, jadi jenis RM50 setahun. Jadi itu tuan-tuan, peranan wakaf dalam kehidupan kita ini tuan-tuan sangatlah besar. Kalau di Indonesia dia ada madrasah dia tuan-tuan. Madrasah dia tuan-tuan besar tuan-tuan. Jadi itu juga wakaf daripada
penduduk-penduduk yang ada di kawasan itu mewakafkan harta mereka, tuan-tuan. Jadi betapa pentingnya wakaf ini dalam kita menjana ekonomi, tuan-tuan. Wakaf ni dia boleh jana ekonomi. Tuan-tuan lah contoh, tuan-tuan ada satu tanah wakaf untuk peniaga. Jadi peniaga tak perlu bayar tapak, contoh. Tak perlu bayar tapak. Hanya perlu lesen daripada majlis saja, PBT, niaga free. Jadi itu wakaf. Maknanya dia boleh mengembangkan harta-harta yang ada. Al-Azhar diwakafkan untuk dia tak mengembangkan harta, tetapi mengembangkan ilmu. Maknanya orang yang wakaf, siapa yang belajar dekat tanah Al-Azhar, dia dapat keuntungan sama apa yang orang tu belajar. Macam hari ni lah, saya belajar dekat sini, ajar tuan-tuan, kongsi dengan tuan-tuan. Orang yang wakaf dekat Azhar tu dapat pahala yang sama tanpa mengurangi dosa saya. Tuan-tuan, wakaf, tuan-tuan, power apa? Wakaf. Sebab Majlis Agama Islam ni negeri Johor, dia kempen, tuan-tuan. Kempen, bukan kempen Pilihan Raya, tuan-tuan. Kempen wakaf ni dia nak sebar luaskan supaya manusia ataupun orang Islam rajin untuk berwakaf. Wajib untuk berwakaf. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita akan go through berkaitan dengan wakaf ini. Apakah pengertian wakaf ini? Jadi wakaf daripada segi bahasa ianya bermaksud tahan. Tahan. Dari segi lughah lah bahasa. Menurut syarak pula, wakaf ialah menahan sesuatu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya dengan cara menyerahkan hak miliknya kepada seorang pengguna yang harus dan wujud. Dia ada contoh tadi, dia ada sebidang tanah, dia bagi pada seseorang. Contohlah hari ini kita bagi pada Majlis Agama Islam di Johor, saya nak wakafkan harta saya, sebidang tanah saya. Jadi itu tuan-tuan. Jadi tertahan. Dan harta wakaf ni dia tak boleh dituntut. Tak boleh dituntut oleh waris. Once bila dia dah wakaf, maka ianya hak Allah Subhanahu wa taala. Macam hari ni lah, tuan-tuan duduk dalam tanah wakaf. Wakaf ni asal tanah developer, kan? Asal tanah developer. Developer beli tanah, sebidang tanah ni semua sirah perdana, dan dia claim, dan kita claim dengan majlis agama. Kita penduduk lah pergi pada majlis agama untuk kita bawa tanah kita ini untuk diwakafkan. Jadi adalah susu galaunya bagaimana kita nak mewakafkan harta-harta ini untuk dibuat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu harta wakaf ini dia adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tak boleh tuntut. Saya tak boleh tuntut, tuan-tuan tak boleh tuntut, tak boleh. Kan saya nak sikitlah tanah ni. Tak boleh, tuan-tuan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala sampailah yaumul kiamah. Tak boleh. Developer nak ambil balik, tak boleh, tuan-tuan. Sampailah hak yaumul kiamah, ianya hak Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan wakaf. Kemudian perkara-perkara yang disebut tadi adalah definisi. Dan Allah Subhanahu wa taala pensyariatan wakaf ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu membelanjakan ke jalan Allah sebahagian daripada harta yang kamu sayangi. Sebab tuan-tuan, kita nak infak sesuatu, yang terbaik adalah harta yang kita suka, harta yang kita cintai. Itu TikTok, tuan-tuan. Tuan-tuan ada kereta lah, contoh. Ada kereta. Contohlah, kereta Mercedes saya paling mahal kereta Porsche. Contohlah, datang jumpa pengusi, Cik Wan, saya nak wakafkan kereta Porsche ini jadi kenderaan VIP penceramah yang datang sini kan. Porsche, tuan-tuan.
Itulah harta yang paling terbaik dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Bukan cikai-cikai. Bukan cikai tuan-tuan. Bagi yang paling low lah, bagi kancil. Itu biasa tuan-tuan. Sebab orang yang imannya kuat itu membelanjakan harta dan menginfakkan harta yang paling dia sayangi di sisi Allah, di sisi diri dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jua kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentangnya. Apa yang tuan-tuan infakkan, semuanya dicatat oleh Allah, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wang siapa yang buat satu kebaikan walaupun sebesar biji sawi saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan kira tuan-tuan. Jadi benda yang paling ringan adalah kita mengalihkan ranting di jalan. Tuan-tuan nampak batu, tuan-tuan nampak ranting, tuan-tuan alihkan, itulah seringan-ringan pahala. Itulah seringan-ringan pahala. Juga Allah catat dalam ni. Tuan-tuan senyum dengan kawan, bagi salam, assalamualaikum. Malaikat rakib dan atid ni, rakib ni dia tulis tuan-tuan. Dan Allah SWT suka perkara-perkara dan akan dikira sebagai amal kita untuk kita tebus di padang mahsyar nanti. Kemudian ada satu cerita tuan-tuan. Satu cerita berkaitan dengan Abu Talha. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Abu Talha bila dia mendengar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar ayat ni tuan-tuan, dia jumpa Anas ketika itu. Anas bin Malik ni anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada dia ambil anak angkat tu, ni cerita Al-Qatah itu, Al-Laqid. Anas bin Malik ni nak namakan Anas bin Muhammad. Allah larang. Itu sebab tak boleh kita namakan anak angkat kita ni dengan anak kita. Jadi Anas ni tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhir dia meninggal. Akhir sahabat-sahabat lain dah meninggal dunia, barulah Anas bin Malik ini meninggal. Dan Anas bin Malik ini didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, dibanyakkan anak-anaknya. Dikatakan Anas bin Malik ini mempunyai anak yang ramai, hampir 100 orang anak. Hampir 100 orang anak tuan-tuan. 100 orang tu tuan-tuan boleh fikirlah berapa jenis cabang dia kan. Gitu tuan-tuan. Jadi Anas bin Malik. Jadi ketika ayat ini Abu Talha ni bila mendengar, sahabat ni tuan-tuan, dia punya jempol ni tuan-tuan, dia bila dengar sesuatu wahyu berkaitan dengan kebaikan, dia cepat nak buat. Nak buat. Termasuklah Abu Talha ini. Abu Talha ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Bila dia dengar ayat itu turun dan dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak sedekahkan kebun dia, Bayrahah, kebun tuan-tuan, bukan kereta, kebun tuan-tuan. Dan dikatakan kebun ini luasnya adalah 100 hektar tuan-tuan. 100 macam tuan-tuan, kita sekarang itulah kita bergaduh dengan adik-beradik kita, betul tak? Sehingga bergaduh kan, ni tanah abang dong ni kan. Dan jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa yang bungsu. Biasa harta ni tuan-tuan, orang tunggu yang bungsu. Yang bungsu dapat apa? Yang bungsu biasa dapat rumah tuan-tuan. Rumah dengan tanah dah siap. Yang sulung ni biasa dapat mana? Dapat tanah, hutan kan. Dia tunggu je yang bungsu ni dapat apa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Abu Talha ni tuan-tuan, dia punya power dia, dia nak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 hektar tanah tuan-tuan. Hektar ni dia lagi banyak daripada ekar tuan-tuan. Lebih banyak daripada ekar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Sebab Rasulullah ni selalu berlindung
selalu berlindung dan selalu ambil minum air di tanahnya itu, selalu Rasulullah ambil di dalam kebun Abu Talha. Jadi Abu Talha pun tengok seboleh ni ada can ada can ada can apa boleh ni tumpang pahala ni. Jadi tu ada satu lagi tuan-tuan, sahabat di Madinah tu yang tak tunggu panjang bila Rasul, orang Islam tu tuan-tuan, bila berada di Mekah, di Madinah ni, dia ada satu ujian dia. Ada satu perkampungan itu dia bermasalah untuk dia mendapatkan air, tuan-tuan. Susah dapat air. Kita hari tu dah susah tuan-tuan dapat air. Betul tak? Susah betul dapat air hari tu kan. Allah uji kita 5 hari, tuan-tuan. Bayangkan kalau Rasulullah masih di Mekah, dekat perkampungan Bani Hashim tu, ya, perkampungan Bani Hashim tu, Rasulullah diboikot 3 tahun tuan-tuan. Air orang Mekah tak nak jual, cari sendiri, gali telaga sendiri, kan? Makan orang Mekah pun tak nak bekalkan kepada Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang beragama Islam, tuan-tuan. Sampai satu tahap sahabat-sahabat makan pokok kayu, tuan-tuan, di Mekah tu, perkampungan Bani Hashim. Sama juga ceritanya di Madinah ini, satu sahabat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan wakaf. Siapa dia? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, dia orang politik jempol, tuan-tuan. Dia pandai berkomunikasi, berpolitik. Sebab dia Rasulullah standby, dia salah satu sahabat yang boleh dijadikan sebagai khalifah. Mula-mula siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar Ibn Khattab. Yang ketiga Uthman Ibn Affan. Yang keempat adalah Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni tuan-tuan tokoh politik yang paling baik. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman satu hari tuan-tuan, Rasulullah bagi tahu ada satu telaga yang dijaga, namanya satu telaga yang dijaga oleh satu orang Yahudi, tuan-tuan. Satu orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan, bila Rasulullah bagi tahu barang siapa yang boleh mendapatkan telaga yang dijual oleh Yahudi itu, maka setiap kali mengalirnya air pergi itu dan dimanfaatkan oleh orang Islam, maka diberikan satu pahala kebaikan. Tuan-tuan, sahabat tak ada cerita banyak, tuan-tuan. Masuk tender, tuan-tuan. Masuk tender dengan orang Yahudi tu. Sampai ke satu tahap, orang Yahudi tu dia taruh satu sembot, la abi'u lil muslimin. Aku tak jual bi'run, la abi'u bi'ru lil muslimin. Aku tak akan jual telaga ini kepada orang Islam. Tapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu orang yang pandai politiknya, tuan-tuan. Pandai politiknya, tuan-tuan. Dia jumpa dengan pakcik tu. Pakcik, okey, saya ada satu lah, apa orang kata, satu kertas kerja saya nak bagi pada pakcik. Pakcik tu cakap, tak apa. Pakcik, dengar dulu. Saya takkan beli pakcik punya telaga, takkan. Pakcik tetap hak milik telaga itu, hak milik pakcik. Saya nak orang kata apa, ambil separuh, saya bayar separuh, tetapi boleh digunakan oleh saya. Tapi telaga tetap hak milik pakcik. Saya nak pajak lah, nak pajak. Jadi pakcik itu pun fikir, okey juga, aku dapat duit. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu an, pakcik tanya pakcik itu, buka harga berapa pakcik? Pakcik itu buka harga 8,000 dinar. Sayyidina Uthman pandai, tuan-tuan, politik. Dia cakap apa? Okey, pakcik bagi 8,000, saya up 10,000. Kita kalau jual barang, kita offer harga RM10, orang nak bayar RM15. Macam mana? Jadi pakcik itu pun dah sudah
Umar bin Al-Khattab telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu baginda menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang sepatutnya dilakukan dengan harta ini. Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Jadi Umar beritahu pada Rasulullah, aku tidak pernah mendapat harta yang lebih berharga daripada harta tanah ini. Apakah yang tuan nak saya lakukan? Sabda baginda, sekiranya mahu engkau wakafkanlah ia dan sedekahkanlah hasilnya. Jadi lalu Umar sedekahkan tanah itu dengan syarat ia tidak boleh dijual, diberikan kepada sesiapa pun atau diwariskan. Dia tak boleh diwariskan, dijual pun tidak boleh. Saudara Osman tadi tuan-tuan, dia punya harta dia tuan-tuan, bila dia buat wakaf ni tuan-tuan, sampai hari ni harta dia masih ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di bangunan-bangunan di Mekah tu tuan-tuan, ataupun di Madinah pun ada juga wakaf Uthman bin Affan. Tuan-tuan, kerajaan Saudi tuan-tuan, dia buka satu account bank. Buka satu account bank Uthman bin Affan tuan-tuan. Ada hari ni tuan-tuan, orang mati kita buka account dia. Tak ada tuan-tuan. Uthman bin Affan ni tuan-tuan, yang ada, yang telah meninggal dunia, yang ada account bank dan ada account bank, banyak pula duit dalam tu tuan-tuan. Jadi duit tu diinfakkan, diwakafkan. Bila diwakafkan tuan-tuan, habis tak habis tuan-tuan, makin banyak. Kalau tengok bangunan kat sana semua ratus-ratus wakaf Uthman Affan tuan-tuan. Power of wakaf. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita ada harta yang lebih apa dan sebagainya, harta tak lebih pun tak apa, ada harta wakaf tuan-tuan. Sebab apa? Sebab harta yang kita ada pada hari ini tuan-tuan, kita ada handphone, kita ada kereta, kita ada isteri, anak dan sebagainya, itu harta itu tuan-tuan, harta yang tak kekal. Harta yang kekal tuan-tuan adalah harta yang kita infak. Kita nampak tabung, masuk tabung. Kita nampak anak yatim, wakaf. Surau announcement, apa? Wakaf. Kapek, cepat tuan-tuan, dah masuk dah dalam account. Tuan-tuan tak bagi tahu pengusi, tak apa, masuk dalam account. Dia nombor account kan, sedekah senyap, masuk dalam account. Tukar nanti tuan-tuan, ni tak tahulah berapa orang yang wakaf ni tuan-tuan kan, banyak pahala dia tuan-tuan. Sampai hari ini pahalanya ada dalam account masing-masing. Tu tuan-tuan boleh kipas yang ada ni kan, setiap kali dia pusing, pahala masuk dalam lampu yang ada ni tuan-tuan. Lampu yang ada, tuan-tuan tak tahu siapa yang wakaf ni kan. Ni wakaf ni tuan-tuan, power dia. Tu share sebelah tu tuan-tuan. Tu ni wakaf ni, lampu-lampu ni tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi pahala ni tuan-tuan, Allahu akbar. Sampailah dia mati hidup balik, wakaf tu jalan jariah tu jalan. Akaun pahala kita itu akan sentiasa berjalan. Dan nanti itu sebab orang yang berwakaf ni tuan-tuan, itu sebab bila kita dibangkitkan di akhirat nanti, tiba-tiba asal banyak pahala ni kan? Pahala tu banyak tuan-tuan. Pahala yang macam saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pahala ni bentuknya macam mana? Nabi SAW bagi bagi tahu barang siapa mensolatkan satu jenazah itu, dia mendapat satu kirat. Dan bila dia menghantar jenazah itu berkuburan, dia dapat 2 kirat. Sahabat tanya, bagaimana kirat itu? Kirat itu adalah pahala. Kirat itu, satu pahala itu Nabi SAW gambarkan sepanjang Gunung Uhud tuan-tuan. Bukan Bukit Uhud tuan-tuan, Gunung Uhud. Gunung Uhud 7 kilometer besar. 7 kilometer Gunung Uhud. Tinggi je 1050 ataupun 1080 meter tuan-tuan. Tu besar Gunung Uhud. Tu baru satu pahala. Kalau tuan-tuan kan infak dan sebagainya, berapa juta pahala, wallahu a'lam. Sebab orang yang dibangkitkan di pada masyarakat nanti, dia akan terkejut, banyak yang pahala. Rupanya dia wakaf, dia sedekah. Bila mereka ini hidup masa di dunia, mereka mewakafkan
harta-harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita berwakaf fisabilillah. Nak wakaf boleh, jumpa Cik Wan kan. Nak wakaf apa ni, minta kan dia ni dia macam ejen kita ni tuan-tuan. Jumpalah siapa-siapa EJK yang ada nak wakaf apa yang tak nak diperlukan, minta. Maknanya peluang tuan-tuan untuk kita berwakaf. Kalau banyak sangat harta, jumpa Majlis Agama Islam negeri Johor. Jadi tuan-tuan, cukup sekarang itu. Jadi kita ada, jadi tuan-tuan, insya-Allah kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta ampun, minta maaf. Saya ada kena pergi ke Masjid Kampung Melayu untuk ceramah Maulid di sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Insyaallah. Terima kasih.